Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sekarang kita nak masuk bab 3 iaitu nutrisi. Jadi yang pertama kita akan lihat dahulu kelas makanan. Okey, kelas makanan. Jadi ini adalah kelas makanan. Jadi ada 7 kelas makanan. Jadi kelas makanan pertama adalah karbohidrat, protein, lemak, pelawas, vitamin, mineral dan juga air. Okey, jadi ada 7 kelas makanan. Jadi ini adalah 7 kelas makanan. Jadi saya nak kamu salin. Okey, peta pokok yang ini saya nak kamu salin. Okey, salin sebagai nota. Okey, kemudian kita akan pergi lihat satu-satu. Okey, 7 kelas makanan ini saya akan terangkan satu-satu. Okey, yang pertama adalah karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Jadi karbohidrat adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, jadi karbohidrat ini ada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, unit asas untuk karbohidrat adalah glukosa. Okey, kemudian karbohidrat ini ada 3 jenis iaitu kanji, glikogen dan selulosa. Okey, di mana kanji kita boleh dapatkan daripada tumbuhan. Okey, glikogen kita dapat daripada haiwan dan selulosa ini kita dapat daripada dinding sel tumbuhan. Okey, jadi selulosa dan kanji datang daripada tumbuhan, tetapi untuk selulosa kita dapat daripada dinding sel tumbuhan. Jadi ini adalah contoh-contoh karbohidrat. Okey, kamu kena tahu bahawa karbohidrat merupakan makanan ruji kita sebab dia memekalkan tenaga dengan sangat banyak. Okey, dia membekalkan tenaga yang banyak. Jadi kita nak dapatkan tenaga, kita dapatkan tenaga yang banyak daripada karbohidrat. Okey, kemudian kanji karbohidrat ini jika tidak digunakan akan disimpan sebagai lemak dalam badan kita. Okey, itu adalah karbohidrat. Jadi saya nak kamu salin okey apa itu karbohidrat dan juga apa fungsi-fungsi karbohidrat. Jadi fungsi karbohidrat dia membekalkan tenaga yang banyak. Jadi kita tak boleh makan secara berlebihan. Okey, sebab dia membekalkan tenaga yang banyak. Tapi kalau kita kalau kamu jenis yang aktif, okey, menggunakan tenaga yang sangat banyak, kamu boleh makan banyak karbohidrat. Tapi karbohidrat jika ambil terlalu banyak akan disimpan sebagai lemak di bawah kulit. Okey, jadi karbohidrat ini tak boleh ambil dengan banyak lah kalau kamu bukan seorang yang aktif. Jadi saya nak kamu salin apa itu karbohidrat dan salin juga fungsi-fungsi karbohidrat. Okey, yang kedua adalah protein. Okey, protein juga membekalkan tenaga. Okey, badan kita juga dapat tenaga daripada protein. Okay, jadi apa itu protein? Protein adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Okey, unit asasnya adalah asid amino. Jadi asid amino adalah makanan tercerna bagi protein. Kita makan protein dan badan kita akan itu kamu akan belajar lebih lanjut nanti. Cuma kamu kena tahu sekarang ni unit asas adalah asid amino. Okey, protein yang berlebihan, kalau kita ambil terlebih banyak protein, okey, protein yang berlebihan akan ditukarkan kepada urea dan disingkirkan melalui urin. Jadi kalau kita daripada ujian air kencing, kalau protein ini kita dapat trace dalam air kencing, bermaksud badan kita mengambil terlalu banyak protein. Jadi protein yang berlebihan akan ditukarkan kepada urea dan disingkirkan melalui air kencing. Jadi ini adalah contoh-contoh protein. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh protein. Okey, ini contoh-contoh protein. Okey, apa fungsi protein? Okey, fungsi protein adalah untuk membina dan membaiki tisu-tisu badan, menggantikan sel-sel badan yang telah mati, mensintesiskan enzim, hormon dan antibodi. Okey, jadi ini adalah fungsi-fungsi protein. Jadi untuk membaiki tisu-tisu badan. Okey, jadilah sumber-sumber protein. Seterusnya adalah lemak. Jadi lemak adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, untuk protein tadi, untuk protein saya nak kamu salin apa itu protein dan juga apa fungsi-fungsi protein. Okey, kita sambung pada lemak. Okey, lemak, ini asas bagi lemak adalah asid lemak dan gliserol. Okey, asid lemak dan gliserol yang berlebihan akan ditukarkan kepada tisu lemak dan disimpan dalam tisu adipos di bawah kulit. Jadi lemak juga sama, jika berlebihan akan ditukarkan kepada tisu lemak dan simpan di bawah kulit. Okey, di bawah kulit. Okey, lemak juga membekalkan tenaga
Okey, yang tinggi. Okey, dia simpan tenaga yang tinggi. Okey, kita lihat fungsi. Okey, mengelakkan kehilangan haba yang berlebihan. Okey, jadi lemak ini bila disimpan bawah kulit, dia sebagai penempat haba. Dia sebagai selimut kepada badan kita supaya badan kita tidak sejuk. Okey. Kemudian dia melindungi organ-organ badan seperti jantung dan ginjal. Okey, organ-organ utama ini tak boleh perlu dilindungi. Okey, merupakan sumber simpanan tenaga yang tinggi. Jadi lemak juga membekalkan tenaga yang tinggi. Okey, jadi sedikit lemak, okey, 1 gram lemak dia memberikan kita banyak tenaga. Jadi kalau kita bukan seorang yang aktif, kita ambil terlampau banyak lemak, jadi lemak ini akan disimpan di bawah tisu kulit. Jadi lemak adalah sumber simpanan tenaga yang tinggi. Jadi mak ambil sikit, kita dapat tenaga yang sangat tinggi. Jadi lemak ini kalau kita bukan orang yang aktif, kita kurangkan ambil lemak. Kenapa? Kita ambil lemak yang sikit, tenaga tinggi, kalori tinggi, tetapi kita tak rasa kenyang. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh makanan yang mengandungi lemak. Okey, ini contoh-contohnya. Okey, lemak ni diperlukan tak? Okey, kalau kita langsung tak ambil lemak, boleh tak? Kalau kita langsung tak ambil lemak, boleh tak? Ya, tak boleh. Okey, badan kita masih perlu lemak tapi dalam kuantiti yang sedikit. Kenapa? Sebab ada kelas makanan lain yang memerlukan lemak untuk untuk bertindak. Okey, memerlukan lemak sebagai medium untuk mengangkut dan juga medium untuk diserna dalam badan. Okay, jadi lemak ini masih diperlukan. Okey, untuk lemak tadi macam biasa, salin apa itu lemak dan salin fungsi-fungsi lemak. Okey, seterusnya adalah pelawas. Jadi pelawas adalah terdiri daripada selulosa yang membina dinding sel tumbuhan. Jadi pelawas ni tak boleh dicerna. Badan kita tidak akan mencerna pelawas. Jadi pelawas akan bercampur dengan najis ataupun tinja. Kita panggil tinja dalam sains. Pelawas akan bercampur dengan tinja dan melembutkan tinja. Jadi bila kamu nak buang air besar, kamu senang nak buang air besar. Jadi pelawas ini akan melembutkan najis. Okey. Apa fungsi pelawas? Dia merangsang peristalsis bagi mengelakkan sembelit. Dia akan merangsang usus besar kita untuk menggerakkan najis dan senang dikeluarkan dari badan. Jadi ini adalah contoh-contoh pelawas. Di contoh pelawas adalah roti gandum yang berserat, serat-serat yang ada dalam gandum dan juga buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey. Jadi ini pelawas. Jadi saya nak kamu salin nota apa itu pelawas dan juga fungsi-fungsi pelawas. Okey, seterusnya kita lihat vitamin. Jadi vitamin adalah sebatik organik. Okey, tapi vitamin ini tidak membekalkan tenaga, tapi dia diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan kesihatan. Jadi vitamin ini diperlukan untuk mengekalkan kesihatan. Jadi vitamin ada dua jenis. Yang pertama adalah vitamin larut air dan yang kedua adalah vitamin larut lemak. Okey, jadi lemak masih diperlukan oleh badan kita. Kenapa? Sebab ada vitamin yang hanya boleh diangkut melalui lemak. Okey, iaitu vitamin larut lemak. Jadi untuk vitamin larut lemak ini adalah vitamin A, D, E, K ataupun lebih senang nak sebut vitamin D. Okey, untuk vitamin larut air adalah vitamin B dan juga vitamin C. Okey. Sekarang kita lihat satu-satu. Okey. Vitamin A. Okey, vitamin A sumbernya adalah minyak ikan, susu dan kuning telur. Okey. Jadi vitamin A ini untuk memelihara kesihatan kulit dan membantu penglihatan pada waktu malam. Jadi kalau kita kurang vitamin A, kamu akan dapat rabun malam dan juga penyakit kulit. Okey, untuk vitamin B, sumbernya adalah hati, telur dan juga yeast. Okey, vitamin B untuk memelihara fungsi sistem saraf dan membentuk sel darah merah. Jadi vitamin B diperlukan untuk membentuk sel darah merah. Jadi kalau kurang vitamin B, kamu akan dapat penyakit anemia dan juga beriberi. Okey. Okey, untuk vitamin C, okey, sumbernya adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, kepentingannya untuk mengelakkan jangkitan penyakit dan juga memelihara gusi dan mulut. Jadi kalau kurang vitamin C, okey, penyakit ini adalah scurvy. Okey, penyakit scurvy. Okey, untuk vitamin D, okey, vitamin D sumbernya adalah minyak ikan, mentega,
telur dan juga cahaya matahari. Tapi cahaya matahari ni waktu pagi tu lah. Okey, waktu pagi saja sebelum pukul 10. Okey, vitamin D daripada cahaya matahari yang sebelum pukul 10, bukan pada panas terik tengah hari tau. Okey, apa kepentingan vitamin D? Okey, membantu menguatkan tulang dan gigi, memelihara kesihatan kulit dan membantu penyerapan kalsium. Jadi kekurangan vitamin D, sakit gigi, penyakit kulit dan juga riket. Okey, untuk vitamin E, okey, sumbernya adalah sayur-sayuran dan bijirin. Okey, vitamin E ini untuk memelihara sistem pembiakan. Okey, kalau kesan kekurangan vitamin E adalah kemandulan dan juga keguguran fetus. Ini untuk bagi ibu yang mengandung, sekiranya kurang vitamin E akan berlakunya keguguran fetus. Okey, yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K kita boleh dapat daripada kuning telur, minyak ikan dan juga susu. Jadi vitamin K ini dia akan membantu untuk proses pembekuan darah. Jadi bila kita luka, okey, vitamin K membantu proses pembekuan darah supaya darah kita membeku dan mengelakkan darah terus keluar daripada badan kita. Okey, kesan kekurangan, darah lambat membeku. Jadi kalau darah lambat membeku, kalau kamu katakan luka, okey, bila luka, jadi darah itu tak akan kering. Okay, darah akan sentiasa keluar lah, sebab darah yang bila darah membeku itulah yang menjadikan kulit kita berkuping. Jadi darah yang membeku itu. Okey, jadi ini adalah kepentingan vitamin tadi A, B, C, D, E dan K. Okey.